Baik itu maaf, orang nenek moyang kita orang Jawa sebelum Islam, dia terkenal dengan konsep adigang, adigung, adiguno. Ini payah nak diubah, tuan-tuan. Nak memerlukan satu teknik dakwah yang begitu kuat sekali. Kalau dalam serat Wulang Reh, karya Sri Sunan Pakubuwono, pada pukul babut bait ke-4 sampai 10, adigang, adigung, adiguno. Anak Jawa wajib adigang kuat. Kalau asyik demam ni berhenti lah jadi Jawa. Asyik demam dia mesti kuat. Dia mesti adigung, memiliki kekuasaan. Dia mesti adiguno, cerdik. Ada satu catatan sejarah rasmi, Antonio Pigafetta. Dia ni seorang pelayar Itali. Dia pernah belayar banyak negeri-negeri di Nusantara ini. Maaf, ni bukan resis ke apa yang tidak. Ini catatan sejarah. Dia mengatakan, saya dah belayar sekeliling dunia. Bangsa paling sombong, kata dia, Jawa. Itu catatan rasmi dia. Apa sebab, kata dia, orang Jawa, kalau ada bangsa lain jalan di tempat yang lebih tinggi daripada dia, dia akan suruh untuk turun. Pantang dia. Jangan ada orang lebih tinggi daripada dia. Terutama yang orang itu bukan bangsa Jawa. Melayu ke, Bugis ke, Banjar ke, jangan lebih tinggi daripada dia. Ini belum Islam ni. Bayangkan kalau orang macam ni pergi ke LCC, macam mana nak jalan? China situ, India situ, Bangladesh ada tu, mati dia macam tu lah. Dia pantang dia. Banyak lagi lah dia ceritakan kecil hati tuan-tuan. Memang satu-satu memang sombong betul zaman itu. Dia ada, tuan-tuan nak rujuk dalam Google pun ada Pigafetta's Account of Magellan's Voyage. Dia pencatat untuk Magellan. Baik itu Sunan Kalijogo fikir, macam mana aku nak masukkan elemen Islam ke dalam satu bangsa yang memang tak nak campur dengan orang, tak nak orang lebih tinggi daripada dia. Macam mana nak masukkan iman, akidah? Jadi antara dia perkenalkan menerusi makanan. Nah, ini saya ingat ramai yang dapat orang share tentang asal-usul ketupat dan bagai-bagai lagi. Itu titik permulaan dia. Kan ketupat itu diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo. Asalnya kiblat papat lima pancir, 4 arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Itu kan ada falsafah dia. Kemudian dia bila nak dimasak mesti direbus, daunnya itu dianyam dan macam-macam lagi lah. Ini kebijaksanaan Sunan Kalijogo. Yang kedua, kebijaksanaan Wali Songo dulu adalah mereka ini berjaya mengekalkan orang-orang Jawa ketika itu. Walaupun mereka ini Islam, tapi mereka tidak meninggalkan budaya. Asimilasi budaya dengan syarak. Dia kalau kita kaji sejarah, sebenarnya bangsa kita bukanlah Hindu ataupun Buddha. Itu tidak. Kita ni Hindu dan Buddha ni biasanya dipeluk oleh Gusti dan juga keraton saja. Itu pun bukan 100% Hindu macam Hindu. Dia ada campur-campur lah mazhab yang pelik-pelik sedikit. Majoriti orang kampung, orang Jawa dulu, agamanya apa? Agama Kapitayan. Kapitayan ini dia memuja satu Tuhan, namanya Sang Hyang Toyo. Toyo itu maknanya kosong, hampa, sumum. Maknanya Tuhan orang-orang Jawa dulu tak dapat dibayangkan, tak dapat difikirkan. Dia punya doktrin akidah orang Jawa dulu, dia panggil Tan Keno Kino yang apa. Tuhannya itu enggak mungkin diperkirakan. Tak boleh sembahyang. Sembah siapa? Yang itu siapa? Sang Hyang Toyo. Ketika Kalijogo kata, dia bincang dalam mesyuarat Wali Songo, saya kekalkan ni sembahyang. Orang semua bantai dia. Lagi mau syirik ini, sembahyang, ini solat aja. Tak boleh katanya. Dia pun terangkan tentang keno yang ngopo ni Tuhan gini. Kan tak kelihatan. Sebab itu memang orang-orang Kapitayan dulu, dia Sang Hyang Toyo ini, dia menjelma dalam sifat ketuhanan yang disebut tu ataupun to. Maknanya benda yang gaib. Pada tingkatan tu, benda itu akan bawa kebaikan atau keburukan. Benda kuasa yang baik dipanggil Tuhan. Tapi kalau jahat, hantu.
Itu yang terbalik. Sebab itu tidak ada istilah hantu. Yang baik itu hanyalah Tuhan yang jahat. Bagi dia lah zaman itu, kalau kita belajar doktrin dia. Jadi asas ini, Sunan Kalijogo ini bijak. Dia masukkan dari segi syarat, solat kita kekal. Dan orang Kapitayan dulu, dia memang solat semayang, dia dibuat di satu tempat namanya sanggar. Sanggar tu tak ada pahala pun. Sampai sekarang orang Melayu guna perkataan sanggar itu. Bahkan kalau di Kelantan, tempat semayang dia panggil langgar. Di Pahang, di Kedah. Apa istimewanya langgar menjadi kampung? Adakah kaitan dengan sanggar? Wallahualam. Ini banyak rahsia belum dapat lagi. Termasuk puasa. Puasa itu bukan bahasa kita, bahasa Melayu, tidak. Itu bahasa Kapitayan, upawasa ataupun puasa dino pitu. Dan dia puasa sebulan 7 hari dalam Kapitayan. Jadi Sunan Kalijogo fikir ini boleh ambil peluang, puasa je lah, Senin Khamis. Itu menyebabkan orang Jawa dia boleh terima dakwah daripada Wali Songo. Lepas itu saya selalu kalah jati diri Muslim. Jangan diarabkan semua. Arab kekal Arab. Yang hidup mancung silakan. Hidup semua kita Arab apa? Jadi jangan jauh. Yang ketiga, Wali Songo ni dia dakwah dengan budaya. Ni adik-adik kena ingat. Saya kalau budaya Jawa saya suka. Dulu masa musim-musim para penceramah boleh berceramah di Johor, sekarang dah tak boleh lagi. Sekarang Johor dia untuk ustaz-ustazah tempatan saja. Dulu luar boleh masuk. Jadi kita akan pergi laluan pada Hasan Shah. Dia kalau saya ceramah di Johor Maulid 4 bulan, suka. Johor kan banyak parit-parit, cepilah semua tu memang syok betul. Kalau Maulid tuan-tuan makan, tak main makan biryani, nasi Arab, nasi ambeng, engkong. Dari masjid kita malam ni kalau nasi biryani tak bayar semula lah buat makan. Orang kurang nasi ambeng, engkong, ungkep, botok-botok, syok. Ini contoh saja, tak payahlah cari bar dah. Sudahlah kita nak tumpah nasi lain. Tak, ini contoh saja. Contoh saja. Saya pernah pergi ada satu syarahan Maulid di Batu Pahat. Bawa ceramah, dia ada persembahan nasyid. Biasakan orang ya nana semua Arab semua kan. Dia tak lir tandure wosumilir tak ijo royo. Ini baru real. Tak lupa jati diri. Dan ini yang dikekalkan oleh Wali Songo. Dakwah menerusi budaya. Dia cipta banyak tembang-tembang, tembang Jawa, tembang Mojopat, tembang Tengahan. Dia cipta semua. Tahun 1400 Sunan Kalijogo dia cipta gundul-gundul pacul. Mungkin orang lama apa lagu ni. Yang bawah ni tak tahu lagi. Gundul pacul gembelengan, dungi wakul kelelengan, wakul ngelempang segane dadi sak latar. Sedap lagunya. Dia buat lagu Sunan Kalijogo buat lir tandure wusumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Apa maknanya? Ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan kepada azan isyak dulu. Sempat Bilal bersedia, jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syarahan pada malam ini berkaitan tajuk korban. Maaf saya tidak cerita sangat tentang korban, kerana korban pun dah ditutup. Jadi tuan-tuan tak payah nak booking lagi dah, tak ada orang ikut tuan-tuan ni. Jadi malam ni kita cerita apa amalan kita nak buat sepanjang orang lain.
beratus tahun orang datang, kita tak ikut. Tapi kenapa orang boleh ikut dakwah yang dibawa? Pelajaran untuk kita. Tadi saya sebut Sunan-Sunan ni, antara Sunan Kalijogo, dia buat lagu lir-ilir, gundul-gundul pacul dan sebagainya lagi. Ini dalam rangka nak memberi pendidikan kepada masyarakat. Sebab dia tahu bangsa kita suka hiburan. Ini yang saya nak kongsikan satu amalan yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang, dia ada buat tombok hati. Ini saya nak kongsikan amalan dia ni. Kata dia, inilah bentuk lagu. Tombok hati karane kaping pisan mojo Quran lan maknane, kaping pindo salat mengilah kanono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping pak utang tak tahu yang penting yang panjang tak. 5. Kepada yang non Jawa kita terjemahkanlah kesian pula dengan tadi. Kata dia, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama malam berpanjanglah, salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Simple. Ini yang 10 Zulhijjah ini saya ringkaskan. Pertama sekali, ada satu kenderaan WPM 9774, didapati lampunya on. Jadi kita takut baterinya habis nanti. Ada lampunya tak di. Satu kata dia moco Quran, lah maknanya. Bacalah Quran, tetapi mesti merenungkan maknanya. Jadi kalau Quran sebagai imam, ianya mulia bak mutiara manikam, rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Jika benar, jadikan ia pautan segar, di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Jadi kita memasuki bulan Zulhijjah ini, bacalah Quran. Pandai tak pandai, tolak tepi dulu. Al-mahir bil Quran ma'asaqatil kiramil barara. Takut lahu ajrun. Tapi orang yang baca Quran dalam keadaan terhege-hege, slow, tergagap-gagap, yang tak ni mana ya? Tak baca je betul. Auzubillah. Apa ni yang salah tu? Dia memang itu. Kalau pula saya jauh pula, tak tahu, jarang betul dipanggil maulid. Untuk belah-belah parit-parit belah sini saya kurang. Dan saya dipahamkan jauh belah Selangor ni dia lain sikit. Kalau jauh belah Johor tu saya banyak campur. Kalau jauh belah Johor tu pekat betul. Kalau yang jenis Sri Medan memang pekat betul tu. Jubilah tak boleh lagi. Tapi tak apalah. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa syakun. Kalau dia gagap ke sebutannya tak betul ke, tetap dapat pahala. Bahkan bukan 1, 2 ajran, 2 diusaha juga nak baca. Dan Quran pula 1 huruf 1 pahala. Jadi 10 Zulhijjah ni baca Quran. Dengan catatan jangan sampai baca tu tak mengaji langsung, maksudnya tak belajar. Nanti kita akan dilaknat pula oleh Quran. Roba qaril tu artinya imam so boleh ceramah pun kira 8 lagi imam. Kalau imam ada 3 masjid jangan lari-lari sangat. Kalau imam seorang sikit perut, seorang tak jumpa habis makmum tolak jadi ke depan. Jadi tak apa, ada 9 imam. Orang dewasa pening kepala. Orang kalau pencet baru nak jumpa Quran, dia punya sebutan tu dah keras sangat. Quran memang kena umur-umur adik-adik kita yang santri-santri ni sesuai. Kalau dah pencet memang ada keras dia. Tak pergi. Mana pula Quran ada almari. Pusing Quran. Haji ni bukan almari. Habis apa?
Alif lam mim ra. Oh begitu. Kalau baca asing-asing kenapa tulisannya bersambung Ustaz? Tak boleh ajar. Ini ingat dia minit suara dia boleh ajar je. Ini Quran lah, baca je lah, banyak tanya. Dia ingat suara agung ada, boleh usul, boleh pinda itu, ini buang minit. Apa ada baca? Kenapa mengelirukan Ustaz? Patut dia asing lah. Alif satu, lam satu, baru tak keliru Ustaz. Bila dia cakap banyak pula. Tapi sabar. Sabar itu subur, tak sabar masuk kubur. Sebab dia datang pun nasib baik. Beberapa orang pencen lain tak mengaji pun ada. Duduk main kolom siang malam bagi petang, pergi seberang. Wajib. Tak boleh tidak, dia berdoain. Kena tahu izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlak, izhar qamari, itu izhar saja. Ada idramnya, ikhlamnya, ikhfa hakiki. Terus qalqalah itu kena belajar. Yang mat tu bonus je. Mat panjang pendek apa tu bonus. Sebab kalau Quran dia dah ada garisan. Oh ni 1, ni 2, ni 6, ni 4. Itu sajalah. Madu orang tak ada ilmu, ada belajar. Dulu ada satu kes di Batu Pahat. Jabat makmum kan dia simfoni, dia ikut yang apa imam baca. Akhirnya penyelarah masjid buat report. Kena panggil imam. Wah, saya dulu mengaji di pondok itu memang 16 tu, mengaji pesantren 16. Dah macam mana 16? Wah, try sekali. Walau toh, dia kira tak cukup 16. Dia apa? Nervous. Selalu dia boleh. Seronok. Zalno, bukan bunyinya. Dia nakkan bunyi Arab tu sikit je. Tapi tak adalah 100%. Sebab ada orang dia memang tak sebut huruf tu, memang dia tak boleh adjust lagi. Macam orang Iran dengan orang Turki, dia tak boleh sebut huruf kaf jadi ce. Macam mana nak mengaji dia? Memang dia tak mampu. Macam orang Cina lah, dia nak sebut durian pun lulian lah. Dia banyak susah. Orang sebut lulian. Turki pun sama, nak kaf jadi ce. Allahu Akbar, bantai lah. Jadi dia sebut dia faham. Cuma bila dia talbiyah tu kita ketawa juga. Labai Allahumma labai syari labbaik. Itu ustaz. Tak ketawa ke itu kelemahan dia ke? Dia diam je lah. Dia tak boleh sebut. Tajwid tu adalah disiplin kita bunyi Arab. Dan orang kalau tajwid ni dia sedap bunyi dia. Itu. Cerita Piramli ya. Kenapa lagu Piramli sedap? Antara sebabnya Piramli dia bertajwid ketika menyebut lagu berkorban. Contoh balik, rupanya dia nak jaga sebutan cium manis. Itu tajwid dalam lagu. Kalau lagu apa nama, kalaulah bulan jatuh ke riba, Pujianlah sudah ku renung dan ku pandang makin sudah ku renung dalam kitab siapa balah kitab makin ku Taranum. Kalau dapat, wah Taranum ni bagus. Kita orang Melayu memang suka nyanyi-nyanyi ni. Tapi bila suruh lagu Quran ni, Taranum ni taran nama ya taran. Nama taranum ni kita berdendang. Dia tidak wajib, sunat. Sebab ada orang dia pergi belajar tajwid, dia belajar taranum, dia tinggalkan tajwid. Tak boleh. Tajwid juga dimultina. Tajwid mesti dah dahulukan lebih daripada Jawa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan jadi semangat baca Quran bunyi Jawa, azan pun bunyi Jawa. Tak boleh. Quran azan tak boleh dilakukan selain daripada biluhunil Arab wa aswatiha. Termasuk lagu Hindustan. Jangan di Hindustan-Hindustankan. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Nabi pesan bacalah jiwa lah. Ini kalau keluar memang kena panah putih ke jawab. Mana boleh kan?
Oh, ini kan khusyuk-khusyuk apa? Nabi suruh baca ikut lagu Arab. Tuan-tuan boleh buat lagu lain daripada lagu Arab je. Itu undang-undang. Ini law. Syair Arab ni dia ada lagu. Syair Romal misalnya. Tala'al badru alaina. Itu syair Arab dia. Wadduha wal laili idza saja. Salah. Sebab Nabi tak bagi. Dia lagu Quran ni dia ada lagu dia. 50% daripada qari kita akan baca Bayati, Shobah, Hijaz, Nahwan, Ras. Ataupun Bayati, Hijaz, Nahwan pada 10 Zulhijjah ini, yang pertama ini, dapatlah makam kita naik. Jadi seronok baca Quran. Yang kedua Sunan Bonang pesan. Tombati kulimo perkara ni kaping pisan maca Quran lama. Kaping pindho solat wengi tombati kulimo perkara ni kaping pisan maca Quran lama nane kaping pindho solat wengi. Berpuasa. Yang kedua katanya berpuasa. Kita bulan Zulhijjah ini kita sangat disuruh berpuasa. Lepas tu tadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang telah berjaya berpuasa pada awal Zulhijjah ini. Nanti kita ada hari Senin ni, esok pun nak boleh pun tak ada masalah. Disunat sampai 9 Zulhijjah. Sebab itu Hunaidah bin Khalid, dia pernah dengar cerita daripada isteri dia. Isteri dia dengar daripada isteri-isteri Nabi yang bercerita. Mereka kata, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, dan kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis Abu Daud. Jadi kita ada kesempatan puasalah pada bulan ini. Yang ketiga kata Sunan Bonang, solat mengingatkan orang. Mesti semayang malam, zikir banyak-banyak. Kita masuk 10 Zulhijjah ini mesti banyakkan kita ini berzikir. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka dapat menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas, ayyam ma'lumat itu adalah hari-hari 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Apa zikir nak buat? Zikir yang lebih diutamakan pada hari-hari yang 10 ini adalah banyaklah subhanallah, takbir Allahu Akbar, ataupun tahlil la ilaha illallah, ataupun tahmid alhamdulillah. Kata Ibnu Umar, ma min ayamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayam al-uqi fi ayamin 'ashri yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dia sentiasa keluar ini, dia akan bertakbir, bertasbih kuat, dan orang akan ikut pula dia baca bacaan ini. Hadis riwayat Bukhari. Kata para sahabat, wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayam wa khalfa as-salawati wa 'ala firashi wa fi fustatihi. Wa kita pada bulan ini raya besar takbir setakat daripada malam sampai sembahyang raya. Untuk kita Zulhijjah ni 3 hari. Takbir, dia memang bulan tamasya ibadah. Itu kami para asatizah TV takbir raya. Ramai-ramai tu Allah. Oh, puasa pun belum masa itu Yalah rakaman nak buat macam mana. Yang keempat, kata Sunan Bonang, mintalah ampun di waktu sahur. Dan yang kelima, yang terakhir, bertemanlah dengan pahamkan pada mereka bahawa dia ada jati diri. Jati ni kenapa dia ambil jati diri? Pokok jati, pokok yang paling kuat sekali. Sebab dia tak ambil bunga raya diri ke apa, itu semua bunga tak. Pokok tak kuat semua tu. Jati diri sekuat pokok jati. Ini anak-anak gitu. Ingat, jangan jadi orang tu alim. Tapi ilmu ni siapa-siapa boleh cari. Siapa-siapa. Saya tak pandai cakap Arab. 6 ulama tu bukan orang Arab. Tapi mereka boleh jadi orang Arab. Masuk yang menghafal Quran, menghafal hadis,
ramai juga di kalangan orang bukan. Jadi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi wa ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu apa juga yang pernah